beautiful souls, it's your girl Shashi Shu. Welcome or welcome back to our channel. Jangan percaya semua yang kita lihat kat social media. Itu yang pancarkan minda saya bila saya baca kisah ini. Seorang perempuan yang kurang upaya telah membunuh ibunya sendiri, sedangkan dia bukan seorang yang kurang upaya seperti mana yang ibu dia cakap kat semua orang. Mesti korang pelik kan kenapa saya cakap macam ni. Jom dengar aku bercerita tentang seorang gadis yang kurang upaya bernama Gypsy Rose. Gypsy Rose telah dilahirkan pada tahun 1991. Nama maknya adalah Claudine Blanchett atau dikenali sebagai Didi dan ayahnya pula adalah Rose. So, Didi merupakan seorang ibu tunggal berusia 48 tahun di mana dia ditinggal bersama anak istimewanya iaitu Gypsy Rose. So, after this saya akan panggil dia sebagai Rose. So, semasa Rose masih lagi dalam kencing, ibunya iaitu Didi sudah membawanya dia ke hospital sebab kononnya dia cakap yang anak dia mengalami penyakit sleep apnea, iaitu masalah tidur yang menyebabkan pernafasan menjadi tidak menentu dan kadang-kadang terhenti. So, bila doktor pun cek, dia dapati yang Gypsy Rose tu tak ada apa-apa penyakit seperti mak dia yang cakap. Tetapi mak dia tu sangat berkeras. And lagi satu apa, mak dia ni yang menentukan bahawa anak dia tu iaitu Gypsy Rose mempunyai sejenis penyakit kromosom yang tidak dapat dijelaskan. Pelik kan? Even doktor pun dah cek, dia cakap anak dia tu normal. And mak dia keras cakap anak tu menghadapi penyakit tu. Ketika Gypsy berumur 8 tahun, Didi menyatakan yang dia menghadapi penyakit leukemia dan dystrophy dan dia kata anak dia tu memerlukan kursi roda dan tube makanan. Bukan itu saja, Didi juga menyerahkan semua masalah perubatan yang anak dia hadapi, sedangkan anak dia tu normal, dia tidak menghidapi apa-apa penyakit. Antara penyakit yang dia kata anak dia tu menghidapi antaranya adalah sawan, asma, gangguan pendengaran dan penglihatan. Pelbagai ujian telah dilakukan oleh pihak hospital dan tidak semua pula tu anak dia normal, tak ada apa-apa penyakit seperti mana yang ibu dia cakap. Tetapi ibu dia itu Didi sangat berkeras sehingga menyebabkan pihak hospital tertekan dan membekalkan semua ubat-ubat yang mak dia tu tanya. Pelik kan? Anak dia tu normal, lepas tu ibu dia tu macam create yang anak dia ada pelbagai penyakit. Dia buat macam ni sebab dia mau attention dari orang luar, okay? Sebab tu dia buat macam ni. Disebabkan itu, Rose terpaksa diberikan bermacam-macam jenis rawatan dan pil untuk meneruskan kehidupan. Badan Rose juga dimasukkan dengan tube pemakanan kerana ibu dia cakap konon-konon dia tu tak boleh makan secara normal lah. Bukan itu saja, Rose juga telah melalui banyak pembedahan, tak kira lah pembedahan kecil ke maupun pembedahan besar. Bila saya baca kisah ni, saya memang menjadi geram tau. Macam mana mak Rose tu sanggup melakukan atau menipu seluruh dunia bahawa anak dia tu menghadapi pelbagai penyakit semata-mata untuk meraihkan perhatian orang ramai. Pelik kan? Okay, sama balik kepada cerita. Disebabkan tindakan Didi tu, Rose telah diberi litten ubat dan terpaksa tidur menggunakan mesin pernafasan. Dia juga mengalami beberapa pembedahan, termaksudlah prosedur pada matanya dan pembuangan kelenjar air liur. Apabila gigi Rose tu berpun, mungkin disebab ubat-ubatan yang dimakan tu kan, dia kan makan banyak ubat kan, dia tu kehilangan kelenjar air liur tu. Namun kebenarnya Rose tu boleh berjalan seperti budak yang normal. So dia tidak memerlukan penyusuan dan dia juga tidak menghidapi penyakit kanser seperti mak dia yang cakap ke semua orang. Sehingga dia membotakkan anak dia itu sendiri. Dia cakap yang anak tu menghadapi penyakit kanser sedangkan anak dia tu normal guys, normal. So pakar percaya yang Didi tu mempunyai penyakit mental yang dikenali sebagai Munchausen syndrome by proxy. Penyakit ini merupakan sejenis penyakit di mana ibu seorang kanak-kanak itu akan menyebabkan atau dia akan mengadakan bahawa anak perempuan atau anak mereka itu tidaklah sihat untuk mendapatkan perhatian dan simpati bahawa mereka menjaga anak yang sakit. Apabila Rose telah cukup dewasa untuk bercakap, mak dia tu mengarahkan anak dia itu supaya tidak memberi apa-apa maklumat secara sukarela kepada orang luar. Pada tahun 2005, tempat mereka tu telah dilanda taufan Catherine dan dua beranak ni akhirnya berpindah ke tempat baru iaitu Aurora. Di situ mak dia terus membawa Rose untuk jumpa doktor lah. So bila doktor tanya mana fail perubatan, dia akan beri alasan kononnya yang fail tu telah hilang semasa berlaku taufan itu. Okey, pada tahun 2008, Rose dengan Didi tu berpindah ke rumah baru lagi di Springfield. So, rumah itu telah dibina khas untuk orang yang kurang upaya lah seperti Rose dan rumah tu dilengkapi dengan pelbagai fasilitis, antaranya adalah rumah itu ada kursi roda, tak mandi, alat projektor untuk memainkan film.
Dan Rose tu juga lelaki tau, di mana Rose dengan Didi tu juga menerima faedah termaksud lawatan kajian amal ke konsert dan juga Disneyland. Mak dia memang power kan, dia mengadakan yang anak tu menghadapi pelbagai penyakit sehingga dia juga menerima tajian tau untuk menerima Disney World. Bukan senang tau guys. So ketika Rose berumur 14 tahun, dia pergi jumpa pakar neurologi dan percaya yang mak dia tu menghadapi Munchausen melalui proksi. So dia tu mangsa sindrom ni. Doktor ini tidak pernah melaporkan kes ni pada pihak kuasa walaupun dia tahu yang mak dia ni menghadapi penyakit ni. So bila temu bual diadakan, dia cakap kat dia tu, dia percaya mak dia tu ada penyakit ni tetapi dia tak ada bukti yang kukuh untuk bertindak. So apabila Rose tu semakin besar, dia tu mula bohong tentang umur anaknya sendiri sehingga kan dia mampu mengubah tarikh lahir pada CJ lahir Rose supaya anak dia menjadi lebih muda atau kelihatan lebih muda lah. So bila Rose tu semakin meningkat, Didi tu dah tak boleh kawal lah anak dia. Kan bila umur tu meningkat, Rose dah tahu mak dia ni ada penyakit ni, sebab tu dia treat macam ni. So Rose tu dah jadi sukar kawal. So pada tahun 2011, Rose tu cuba melarikan dirinya daripada ibunya dengan melarikan diri dia bersama seorang lelaki yang dia ditemui semasa conventional eviction science. So tetapi Didi tu dah segera menjejaki anak dia melalui rakannya. Dia meyakinkan lelaki itu yang Rose tu adalah kanak-kanak di bawah umur walaupun anak dia dah sebenarnya 19 tahun guys. Tak tahulah macam mana mak dia tu sanggup buat macam ni. Aduh, pelik lah. Rose menyatakan yang Didi itu sanggup memecahkan komputernya dan menahan anak dia itu secara fizikal ke katilnya selepas mereka pulang ke rumah. Rose juga telah menyatakan yang ibunya kadang-kadang memukul dan tidak memberi makanan. Kan Rose tu dah mula menikah dewasa. Lepas tu dia dah tahu semua yang mak dia tu buat. So bila dia tu dah lari dengan seorang lelaki yang dia ditemui, and bila mak dia dah jumpa dia tu, mak dia mestilah pukul kan yang anak dia tu lari ni. So akhirnya Rose berjaya kembali dalam talian dan dia menyertai Christian dating site. So di mana dia bertemu dengan seorang lelaki bernama Nicholas. So dia memberitahu lelaki ni semua perkara sebenar tentang mak dia. Dan akhirnya dia meminta untuk membunuh mak dia sendiri supaya Rose dengan Nicholas tu boleh bersama. So pada tahun 2005, Nicholas datang ke rumahnya untuk menikam mak dia tau. So dekat sini saya tak terkejut lah kalau Rose tu sangkut macam ni. Sebab mak dia tu sangkut macam tu kat anak dia tau guys. Dari kecil tu dia boleh tipu dekat satu dunia. Lepas tu dia boleh lah kurung anak dia. Lepas tu dah beri makan, pukul dia. So selepas Nicholas melakukan pembunuhan itu, Rose dengan Nicholas kembali ke rumah Nicholas di mana mereka ditemui oleh polis. So Rose juga telah 2 kali menyiarkan ke akaun Facebook yang dikongsinya dengan ibu. Dia tulis kata kesat itu sudah mati. So dia kemudian menjelaskan kenapa dia membuat siaran itu kerana dia mahu mayat ibunya tu ditemui. So selepas bila polis melakukan pemeriksaan ke atas mayat Didi dan mengesahkan yang dia pun telah mati beberapa hari, ditemui baring secara menirip di atas katil dengan beberapa kesan tikaman pada tubuh badan. So selepas pembunuhan Didi, ramai orang mula mengenali Rose dan mereka tertanya-tanya kenapa Rose tu sangkut membunuh maknya sendiri. So memandangkan dia tu boleh berjalan, dia kan sebenarnya budak normal, tapi mak dia treat macam budak yang tak normal. So dengan itu dia mendedahkan kepada semua orang tentang pembunuhan mak dia dengan berdiri dekat orang ramai, di depan orang ramai. Ada kalanya dia juga fikir yang tiada sesiapa yang akan percayanya. So dia mula menjelaskan. Dia cakap dia tu tidak boleh melompat keluar dari kerusi roda kerana dia takut dan dia tidak tahu apa yang mak dia akan lakukan. Dia juga pernah cakap yang dia juga tidak mempercayai sesiapa pun. So the fact is that mak dia tu kontrol kehidupan Rose dan dipantau oleh mak dia tu. So dia tidak benarkan pergi ke sekolah. Walaupun Rose tu memang mempunyai kecerdasan yang bahasa, mak dia tu memberitahu ke semua orang yang anak dia tu mempunyai usia mental 7 tahun. So apabila mereka keluar di kailan ramai, mak dia tu sanggup memegang tangan Gypsy dan squeeze the hand macam ni lah. Dia pegang-pegang macam ni supaya anak dia tu diam. Dia tercakap ke orang ramai yang mak dia tu treat dia macam abnormal. Sebenarnya dia tu normal kan. So macam mana dia nak percaya kat orang luar bila mak dia tu dah treat dia macam tu. So memandangkan rekod perubatan Rose mendokumentkan penderitaan yang telah dialaminya, penguamnya telah mengatur perjanjian pengakuan untuk pertuduhan yang dihadapi dalam kematian Didi.
pada tahun 2016, Rose mengaku bersalah atas pembunuhan tahap kedua iaitu second degree murder. So di mana dia dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun walaupun dia layak mendapat parole mula 2024. Nicholas pula didapati bersalah atas pembunuhan peringkat pertama iaitu first degree murder pada tahun 2008 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. So Rose telah menyatakan bahawa selepas kematian mak dia tu barulah dia menyedari sejauh mana ibunya tu sangkut menipu. So walaupun Rose tahu yang dia boleh berjalan dan makan macam budak normal, dia juga percaya yang dia menghadapi penyakit leukemia guys. In fact dia tu tak menghadapi pun, sanggup dia dah macam percaya yang dia tu menghadapi penyakit leukemia disebabkan perangan mak dia tu. So hari ni Rose semakin sihat dan dia juga kata yang dia menikmati lebih banyak kebebasan di penjara berbanding kehidupannya yang dikongsi dengan maknya. Walau bagaimanapun apabila ditanya oleh Dr. Pink sama dia gembira ke ibu dia tu dah meninggal, dia pernah cakap yang dia tu gembira kerana dia dapat keluar dari situasi itu, tetapi dia tu tidaklah gembira sangat sebab mak dia tu dah mati. And dia juga layak mendapat parole pada tahun 2024. So, di Malaysia, sesiapa yang melakukan pembunuhan akan diambil tindakan di bawah Seksyen 320 Kanun Seseksaan menyatakan sesiapa yang membunuh akan dihukum mati. So, harap korang enjoy this video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Di mana ada jenayah, di situ ada saya.